Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran Faraid Darjah Khas. Dan hari ini kita masih lagi di dalam pelajaran 6, penentuan asal masalah dan mengesahkannya. Dan sebagaimana minggu yang sebelumnya, pelajaran kita ialah untuk mengesahkan masalah bahagian yang ketiga. Sebenarnya saya belum berapa yakin untuk melepaskan anda dengan pelajaran yang ke-6 ini. Jadi hari ini kita bincangkan soalan yang pernah saya bagi pada bahagian yang kedua yang lepas. Dan hari ini saya akan kongsikan beberapa contoh soalan daripada peperiksaan-peperiksaan tahun-tahun lepas, supaya anak-anak dapat menjawab dengan baik dan dapat markah penuh bagi soalan ini. Okey, kita flashback balik pada soalan latihan pada pertemuan yang bahagian yang kedua yang lepas, iaitu saya ada bekalkan 2 soalan, dan kebanyakan yang menghantar jawapan pada saya, ada juga masih yang kurang betul. Jadi sebab itu hari ini saya rasa saya tak perlu pergi kepada pelajaran yang ketujuh. Kita fokus semula pada pelajaran yang ke-6 ini, khusus untuk kiraan sahaja. Okey, kita bincang pada untuk soalan yang pertama, iaitu seorang mati meninggalkan seorang isteri, ibu dan 2 orang anak lelaki serta harta berjumlah RM480,000 Malaysia. Jadi apabila anak-anak dapat soalan macam ini, Ustaz dah jelaskan sebelum ini, terus anak-anak senaraikan waris-waris daripada ayat soalan itu, tulis satu-satu ke bawah. Seperti ini: isteri, ibu, 2 anak lelaki. Tuliskan ke bawah, tulis itu dulu. Lepas tu baru anak-anak ingatkan semula bahagian waris-waris itu. Contoh dalam situasi ini, ada 2 anak lelaki. Anak lelaki ini adalah orang yang ataupun waris yang mendinding. Mendinding terus ataupun waris itu asal dapat banyak. Bila ada anak lelaki, dia akan menjadi dapat sikit. Jadi isteri dalam kes ini dia mendapat 1/8 sebab ada anak lelaki. Kalau tiada anak lelaki, isteri dapat 1/4. Ibu pula, kalau dia ada anak lelaki, dapat 1/6. Tetapi kalau tiada anak lelaki, dia dapat 1/3. Dan anak lelaki, 2 anak lelaki ini adalah warisnya, bahagiannya adalah asabah binafsi. Jadi dia akan dapat baki harta yang telah akan dibahagi kepada isteri dan ibu. Itu dia sebenarnya. Okey. Jadi kita tentukan asal masalah. Okey, kita tengok mahraj 1/8 dan 1/6. 8 dan 6 ini kita gunakan kaedah tawafuk. Kedua-duanya boleh dibahagi 2. Jadi kita ambil salah satu mahraj, kita bahagikan 2. Dalam soalan hari ini, Ustaz ambil mahraj 6, bagi dengan 2 bersamaan 3. Jadi 3 itu didarabkan dengan satu lagi mahraj yang tidak dibahagi itu, iaitu 3 darab dengan 8, maka dapat 24. Jadi 24 itu kita jadikan dia asal masalah. Okey. Setelah itu kita bahagikan bahagian waris masing-masing. Okey, untuk isteri 1/8 bahagi darab dengan 24. Kita gunakan sifir 8. 8 bagi 8 1, 24 bagi 8 dapat 3. Jadi 3 ini adalah bahagian untuk isteri. Dan seterusnya, ibu.
1/6 darab dengan asal masalah 24. Jadi kita guna sifir 6. 6 bagi 6 1, 24 bagi 1, 24 bagi 6 4. Jadi 4 adalah bahagian untuk ibu. Okey, untuk dapatkan bahagian anak lelaki, tak kisahlah anak lelaki itu berapa, dia menghabisi harta asabah. Bila asabah, kita tolakkan peruntukan ataupun asal masalah 24, tolak dengan bahagian isteri yang 3 dan tolak lagi dengan bahagian ibu yang 4. Jadi hasil tolaknya adalah 17. Jadi 17 ini adalah bahagian untuk 2 anak lelaki. Okey, sekarang 17 nak bagi dengan 2 orang anak lelaki ada perpuluhan. Dalam faraid dia tak nak ada perpuluhan itu. Jadi kita kena cari nombor bulat lah untuk senang bagi. Jadi di sini kita tengok 2 anak lelaki 2 dan dia punya bahagian 17. Jadi kita ambil jumlah anak lelaki ni 2. 2 orang anak lelaki tu darab dengan asal masalah 24. Jadi sah masalahnya adalah 48. Okey. Apabila asal masalah sudah didarabkan dengan 2, jadi ketiga-tiga bahagian waris itu hendaklah didarabkan dengan 2. Jadi 3 darab dengan 2 dapat 6, 4 darab 2 8, 17 darab 2 34 dan 24 tadi jumlah asal masalah itu tadi 24 darab 2 48. Jadi kita tengok bahagian baharu untuk anak lelaki 34 bahagi dengan 2, boleh kan? Jadi masing-masing mendapat 17 dan 17. Tadi sebelum kita darabkan dengan 2, 17 nak dibahagi dengan 2 susah. Jadi sekarang kita jadikan, besarkan angkanya. Jadi anak lelaki dapat 17 bahagian daripada 48. Okey. Maka bila dah boleh dibahagikan itu, barulah tulis sah pada 48. Jadi 48 itu adalah sah masalahnya. Okey. Jadi seterusnya kita akan bagikan harta. Harta RM480,000 Malaysia bahagi dengan 24 ke 48. Okey, bagi dengan 48. 48 bagi 48 1, 480,000 bagi 8 dapat RM10,000 Malaysia. Jadi RM10,000 Malaysia ini didarabkan kepada semua bahagian waris-waris tadi. Okey. 6 darab dengan 10,000 dapat 60,000. 8 darab dengan 10,000 dapat 80,000. Ibu dapat 80,000, isteri dapat 60,000. Okey. Anak lelaki yang pertama darab dengan 10,000 dapat 170,000 dan anak lelaki yang nombor 2 pun darab dengan 10,000 dapat 170,000. Itu daripada harta 480,000. Okey, jadi selesai. Selesai masalah ini. Okey, jadi kalau kamu dapat buat kiraan macam ini, markah 10. Tapi untuk menjawab soalan peperiksaan nanti, tak perlulah ada yang bagi-bagi tepi-tepi ni, yang cara macam mana 1/8 kali 24 itu tak payah. Terus je awak kira pada kertas kotor, terus masukkan nilai-nilai yang dah sahih. Okey. Seterusnya, kita pergi pada soalan yang kedua. Seorang mati meninggalkan seorang isteri.
Isteri ni bila ada soalan tentang isteri, dia akan menyatakan seorang isteri ataupun beberapa orang isteri. 2 saudara perempuan seibu sebapa dan 2 saudara lelaki seibu sebapa serta harta berjumlah RM36,000 Malaysia. Okey, sebagaimana saya cakap tadi, kita susun dulu. Waris-waris itu ke bawah. Isteri, 2 saudara perempuan seibu sebapa, sin alif sin ba tu seibu sebapa, 2 saudara lelaki seibu sebapa. Okey. Jadi kita letakkan tentukan dia punya bahagian. Okey, isteri dalam kes ini dapat 1/4 sebab tiada forok waris. Saudara perempuan, saudara lelaki ini tidak mempengaruhi pendapat bahagian ibu. Okey, 2 saudara perempuan seibu sebapa asalnya 2/3. Dan 2 saudara lelaki seibu sebapa asalnya asabah binafsi. Tapi kena ingat, dalam pelajaran asabah dia berlainan jantina tapi dia punya pangkatnya sama, iaitu saudara seibu sebapa. Saudara seibu sebapa. Jantinanya berbeza. Jadi bila jantinanya berbeza, kedua-dua waris ini berkongsi dalam bahagian asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi. Jadi kita tentukan asal masalah. Dalam kes ini mudah. Kita ambil mahraj 4 ini, jadikan dia asal masalah, iaitu masalahnya 4. Okey, kita tentukan bahagian isteri. 1/4 darab dengan 4, 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1, jadi bersamaan 1. Jadi 1 adalah bahagian untuk isteri. Jadi bahagian untuk asabah bil ghairi ini adalah, iaitu 4 asal masalah tolak 1 untuk bahagian isteri tadi, ada baki 3. Jadi untuk waris asabah bil ghairi dapat 3. 1 tambah 3 bersamaan dengan 4. Kita tengok 3 bahagian nak dibahagikan dengan 4 orang. 3 bagi 4 tak boleh. Jadi kita kena cari satu solusi ataupun cara untuk bagaimana untuk dapatkan angka bulat yang mudah untuk dibahagikan dengan harta. Okay, dalam kes ini bila ada asabah bil ghairi, kita kena fikir, kita kena ingat bahawa waris perempuan mendapat separuh daripada waris lelaki. Kalau lelaki dapat, waris perempuan dapat RM1, waris lelaki dapat RM2. Lelaki mesti dapat 1 kali ganda daripada perempuan. Jadi dalam kes ini kita kira jumlah orangnya. Okey. 2 saudara perempuan seibu sebapa dikira sebagai 2 orang ataupun 2. Manakala 2 saudara lelaki seibu sebapa dikira sebagai 4 orang. Sebab tadi 2 darab dengan 2. Jadi 4. Jadi jumlahnya adalah 6. Jadi 6 ini kita darabkan dengan asal masalah 4, jadi sah masalahnya 24. Jadi bila dah darab asal masalah dah didarabkan dengan 6, maka bahagian isteri dan saudara perempuan seibu sebapa dan saudara lelaki seibu sebapa itu tidaklah didarabkan dengan 6. Okey, 1 darab dengan 6 dapat 6. 3. Okey, dalam kes ini kita lebih mudah. Kita terus kali dengan jumlah kepalanya. 3 mula-mula 3 darab dengan 2 untuk 2 saudara perempuan seibu sebapa dapat 6. Dan sekali lagi 3 didarabkan dengan 4. 4 ialah dikira sebagai jumlah untuk 2 saudara lelaki seibu sebapa. Jadi 8. Maaf, 12. 3 kali 4 12. Jadi jumlah yang 4 tadi pun darabkan dengan 6. Maka dapat 24. Okey, sekarang kita tengok 6 boleh senang tak dia nak dibagikan
dengan 2 saudara perempuan. Senang kan? 12 nak dibahagikan dengan 2 saudara lelaki. Senang kan? Okey, sekarang kita bahagikan terus. 6 dibahagi dengan 2. Jadi seorang saudara perempuan seibu sebapa mendapat 3 bahagian daripada peruntukan 24. Manakala seorang saudara lelaki seibu sebapa mendapat 6 daripada peruntukan 24. Maka bila dah dibahagi kita dah dapat angka bulat yang mudah untuk dibahagi nanti, maka kita tulis dekat 24 itu sah masalah. Okey. Di masalah pengiraan ini belum selesai. Kita kena bagikan harta 36,000 itu. Okey. Ini. Bila kamu buat kiraan nanti ataupun buat soalan, ini saja yang perlu kamu tulis pada kertas soalan itu. Yang kira-kiraan tu kamu buat pada tempat lain. Biar dia cantik bersih, jangan diserabutkan. Takut pemeriksa tak nampak nak bagi markah. Okey. Sekarang 36,000 dibahagi dengan 24, bukan bahagi dengan 4. Jadi 24 bagi 24 dapat 1. 36 bagi dengan 24 dapat RM1,500. Jadi RM1,500 didarabkan dengan semua bahagian. Jadi isteri 6 darab dengan RM1,500 mendapat RM9,000. Isteri dapat RM9,000. Dan seorang saudara perempuan seibu sebapa 3 darab dengan RM1,500 dapat RM4,500. Begitu juga dengan yang seorang lagi dapat RM4,500. Saudara lelaki seibu sebapa yang pertama 6 darab dengan RM1,500 mendapat RM9,000. Dan yang seorang lagi pun mendapat RM9,000. Jadi bila ditambahkan harta itu mendapat RM36,000. Alhamdulillah. Jadi kamu tengok harta tu. Saudara lelaki sebapa dapat RM9,000, saudara perempuan dapat RM4,500, iaitu separuh daripada harta yang saudara lelaki dapat. Itu. Kita buat pembahagian harta pusaka ni, mesti akhirnya kita rujukkan balik pada ayat Quran itu. Bahagian lelaki melebihi satu bahagian perempuan. Okey. Itu 2 soalan yang Ustaz bekalkan pada anak-anak. Kalau sempat salin boleh salin. Kalau tak dapat salin nanti boleh rujuk balik pada video ini. Okey. Seterusnya, Ustaz ada kumpulkan beberapa soalan contoh soalan daripada soalan-soalan tahun lepas. Okey, untuk soalan ini diambil daripada peperiksaan SDKA tahun 2004. Selesaikan masalah berikut. Si mati meninggalkan suami, ibu dan seorang anak lelaki serta harta berjumlah RM60,000. Jadi kita susun satu-satu. Itu yang pertama suami, yang kedua ibu, yang ketiga anak lelaki. Kita susun macam itu. Lepas tu kita tentukan dia punya bahagian. Suami dapat 1/4 sebab ada anak lelaki. Kalau tiada anak lelaki, suami dapat 1/2. Ibu 1/6 sebab ada anak lelaki. Kalau tiada anak lelaki, ibu dapat 1/3. Dan anak lelaki asabah binafsi. Dia mengambil baki harta yang ada setelah dibahagikan kepada suami dan ibu. Jadi kita tentukan asal masalah dalam kes ini 4 dan 6. 4 dan 6 adalah tawafuk. Kita ambil salah satu. 4 bagi 2 dapat 2. 2 darab dengan 6 12. Ataupun 6 bagi dengan 2 dapat 3. 3 darab dengan 4 tetap dapat 12. Jadi 12 adalah asal masalah. Okey, kita tentukan. Okey, suami 1/4. Kat sini tak ada kiraan. Ustaz nak terangkan bahawa kamu hanya tulis jawapan yang dah confirm. Masukkan. Tak payah buat kiraan pada kertas soalan ni. Berserabut nanti. 1/4 bagi dengan 12. 12 bagi dengan 4 dapat 3. 1/6. 12 bagi dengan 6 dapat 2. Jadi anak lelaki
dia penghabisan harta dia punya, baki harta dia punya. 12 tolak 3 tolak 2, maka anak lelaki dapat tu 7. 3 campur 2 campur 7, 12. Okey. Faham? Okay, sekarang tak ada masalah. Semua waris seorang-seorang. Soalan biasanya dia tidak akan memberi satu pengiraan yang terlalu detail sebab masa tak mencukupi. Okey. Jadi harta 60,000 bahagi dengan 12. Kita guna sifir 12. 12 bagi 12 1, 60,000 bagi 12 dapat RM5,000. Jadi RM5,000 didarabkan dengan setiap bahagian waris. Jadi 3,000 darabkan semua. Okey, suami mendapat 15,000, ibu mendapat 10,000, anak lelaki mendapat 35,000. Jumlahnya 60,000. Kalau ini saja yang perlu kamu tulis pada kertas jawapan. Kalau bahagi untuk harta tu tak ada masalah. Nanti pemeriksa tak faham pula bagaimana kamu dapat kiraan itu. Okey. Maka kalau ini kamu dapat jawab selengkapnya, kamu dapat markah 10. Okey. Seterusnya, contoh soalan yang kedua. Ini peperiksaan tahun 2005. Kadang-kadang dia bagi soalan macam ini. Alhamdulillah, sujud syukur sebab senang dah telah dituliskan dan masukkan sahaja dia punya ruang-ruangan kosong. Di sini ada 5, maka 5 1/2 markah. Jadi 10 markah juga. Okey, isteri. Di sini ada isteri, ada ibu, bapa, 3 anak lelaki. Jadi kamu kena letakkan bahagian isteri dan 3 anak lelaki. Ibu dan bapa sudah diletak. Isteri ada anak lelaki, dia dapat 1/8 dan 3 anak lelaki asobah binafsi. Asal masalah sudah dibagi 24. 8, 6, 6. Tawafuk. Tawafuk. Okey. Dan kita bagikan 24 bagi 8 dapat 3. Jadi baki daripada 24 tolak 3 tolak 4 tolak 4, itulah bahagian anak lelaki 13. Dan soalan barnya itu, jenis asal masalah di atas ialah, saya dah cakap tadi, adalah tawafuk. Mudah sangat soalan ni. Doakanlah kamu dapat soalan ini. Okey, seterusnya 10 markah. Seterusnya soalan macam gini. Soalan macam ini pun mudah, tak payah bagi harta. Si mati meninggalkan suami dan saudara perempuan si ibu sebapa, 2 je waris. Selesaikan masalah pembahagian tersebut. Markah tetap 10. Alhamdulillah juga. Peperiksaan ini tengok nasib kamu lah. Kalau kamu nasib kamu baik, kamu dapat yang mudah-mudah. Okey. Okey, bagaimana? Tetap kita kena susun. Itu ini peperiksaan STKA tahun 2008. Okey, susun suami dan 2 saudara si ibu sebapa. Sepatutnya tulis sebaris. Kesilapan teknikal. Okey. Suami tak ada forok waris, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki. Pasti dia dapat 1/2 daripada harta, kalau ada harta. Dan saudara perempuan si ibu sebapa 1/2 sebab tiada anak lelaki. Kalau dia ada anak lelaki, dia dapat 2 kalau itu dia sebab dia seorang. Kalau dia 2 orang dapat 2/3. Okey, jadi sekarang senang. 2 dan 2. Tamasul. Jadi asal masalahnya adalah 2. Jadi nak bagi pun senang. 1/2 bagi 2, 1. 1/2 bagi 2, 1. Dan ngam-ngam 2. Itu saja. 10 markah. Tu 2, 3, 4, 5, 6 yang kamu kena isi. 6 benda. 10 markah. Dan yang terakhir, soalan kiraan panjang sedikit. Tengok, harta sama. Harta sama dengan tahun 2004 tadi. 60,000. Cuma si mati meninggalkan bapa dan anak lelaki sahaja. Warisnya 2 orang. Okey, kita tengok. Kita susun bapa, anak lelaki.
Bapa dapat 1/6 sebagai anak lelaki. Anak lelaki asabah, dia akan mendapat baki daripada bapa tadi. Okey, asal masalah dah senang. Ambil 6 saja sebagai asal masalah. Okey, kita bagikan 1/6 bagi 6, bapa dapat 1 bahagian, anak lelaki dapat 5. 6 tolak 1 dapat 5, dijumlahkan 6. Okey. Ini dah separuh. Dah 10 markah. Separuh markah. Okey, 60,000 bagi dengan 6. 6 bagi 6 1. 60,000 bagi 6 10,000. Jadi 10,000 didarabkan dengan kedua-dua bahagian waris tadi. Bapa mendapat 10 darab dengan 10,000, anak lelaki 5 darab dengan 10,000, jadi bapa mendapat 10,000, anak lelaki mendapat 50,000. Jadi jumlahnya 60,000. Markah 10. Ustaz harap dengan beberapa contoh yang Ustaz bagi ni anda makin nampak bagi cara nak membahagikan harta pusaka. Kalau soalan keluar, tolong jangan tinggalkan soalan ini. Soalan paling mudah. Kamu tak payah nak mengarang jawapan, kamu tak payah, cuma kamu kena ingatkan bahagian dia. Kamu ingat bahagian waris-waris, dan biasanya bahagian waris-waris yang tinggal tak terlalu rumit. Kadang-kadang bapa tak isteri, suami, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, itu kadang-kadang saudara dia tak satu tak sampai 5-6 orang waris yang ditinggalkan, sebab markahnya 10 je. Okey, jadi akhir kalam, sebelum kita berpisah, bunga durian bunga selasih. Sekian, terima kasih. Jadi kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.